Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أصحاب الفضيلة Bapak Majelis Syekh Muhammad bin Ibrahim Hafizahullah wa ra'ah, Sufuf al-Asatidah Saudara Rohani, yang nampak lah ni lah. Maksudnya tuan-tuan muslimin dan muslimat, anak-anak, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kalau sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang telah mengizinkan kita untuk bertemu pada malam ini untuk bersama-sama kita memunaqashahkan, mendiskusikan satu mawdu' yang sebegitu penting dan besar, yaitu tajuk yang ditengahkan, yaitu seindah Baitul Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Soalannya dia punya mula macam ni, semua nak nikah lah ni. Itu nak dia cukup. Jadi soalan ni soalan yang paling disukai oleh Allah Sayyidina Muhammad, semua lapisan masyarakat Sahabat Sayyidina Muhammad, kecuali budak-budak. Kalau dia masih muda, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, kita beritahu kat dia, kita kata kahwin tu seronok, dia tak faham, sampai situ tak faham. Nak kahwin tak? Mesti dia jawapan dia ialah dia tak mau kahwin. Tapi bagi fitrah keinsanan atau fitrah manusia Sallallahu Alaihi Muhammad, dia mesti nak kahwin Sallallahu Alaihi Muhammad. Anak-anak banyak muslimat ni nak kahwin tak? Tak ada jawapan. Soalan kedua, lagi sekali tanya, nak kahwin tak? Alhamdulillah. Okey. Siapa-siapa nak kahwin Sallallahu Alaihi Muhammad, sagilah nak bagi satu doa. Doa ni sepatutnya saudara rohani yang bagi, tapi Ustaz daripada lidah dia juga Sallallahu Alaihi Muhammad, Ustaz akan bagi doa untuk mereka boleh kahwin insya-Allah. Mawdu' kahwin Sallallahu Alaihi Muhammad adalah mawdu' seronok. Jadi bagi orang yang nak kahwin Sallallahu Alaihi Muhammad, tu imam yang nak mengangkatkan akad perkahwinan, dia mulakan dengan khutbah nikah. Khutbah nikah ni Sallallahu Alaihi Muhammad
mesti jalan bawa ataupun cara dia menyampaikan khutbah tu mesti sonok Allah Taala semua. Tapi oleh kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuan Imam hanya baca teks, akhirnya orang tak tahu sonok tak mana khutbah nikah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khutbah nikah ni dia tazkirah, dia ialah ceramah, dia ialah satu penyampaian sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk menggalakkan orang nikah. Sebab itu kata ulama, likulli maqalin maqam. Tengok tempat. Kalau khutbah nikah, janganlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu imam yang nak berkhutbah tu ditarik ayat likulli nafsin za'iqatul maut. Kalau dia cakap mula-mula dengan maudhu' mati, memang jen daripada awal. Jadi khutbah nikah ni dia kena mula dengan sonok. Sebab nikah tu memang sonok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi pun suruh kita nikah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai Nabi kata, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tak suka sunnahku yang merujuk kepada pernikahan, dia bukan dari ulama, dia bukan daripada kalangan umatku, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam Al-Quran Tuhan sebut, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda kebesaran Tuhan ini banyak. Tanda besarnya Allah itu banyak. Tuhan ini, dia bila kata Tuhan, dia ada sifat kebesaran. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala Muhammad bila mana kita sebut, kita sebut Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala ialah sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita sebut Allah, kita akan sebut Allah wa azza wa jalla. Kita sebut Allahu jalla jalaluh. Allah ialah raja segala raja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana dia raja, dari sifat kebesaran dia. Maka kata Allah, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Kesombongan kebesaran itu ialah pakaianku. Jadi kesombongan itu ialah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Musallallahu Muhammad. Bila mana seorang itu raja, dia ada kebesarannya sebagai raja. Jadi kalau Allah itu raja segala raja, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka Allah ada tanda-tanda kebesaran sebagai raja, sebagai dia Tuhan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di antara tanda kebesaran Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Allah buat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita ni berpasang-pasang. Allah buat kita ni berpasang-pasang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bila kata orang lelaki, dia hendak pada orang perempuan. Bila kata ada orang perempuan, dia hendak pada orang lelaki. Dan Tuhan sebut pula sifat duk atas muka dunia ni passion mana? Zina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah hias orang lelaki suka pada orang perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tujuan daripada perkahwinan? Litaskunu ilaiha. Untuk kamu boleh berasa tenang dengan dia. Tujuan daripada kahwin ialah untuk menenangkan jiwa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tengok muka sabuk-sabuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barangkali Musa ala sayyidina Muhammad, orang tu masalahnya dia nak nikah pun.
Waktu kami mengaji dulu, kalau hafal Quran tak boleh, pergi tasmiah tak masuk, Syekh kata Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad balik kahwin. Di kawan-kawan hak hafal tak boleh, maudhu' dia Saudara Sayyidina Muhammad, antara masalahnya dia kena kahwin. Tu kakak balik kahwin. Pasal nak bagi hak apa itu boleh masuk tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita hidup ni rezeki tak murah. Sengkek lah kata orang dah. Doa ni habis berbuih bulu-bulu lah, tapi itu rezeki sempit juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau sempit rezeki juga, kena tanya kawan yang sempit rezeki ni dah mayang duha atau tidak. Kalau dia kata mayang Ustaz, berapa rakaat? Dia kata 2 Ustaz, 2 tak murah rezeki lagi. Murah rezeki ni dia kena 4. Duha ni asas duha. Bila kita Tuhan bagi nikmat, sendi-sendi, tulang-tulang yang ada pada kita, kita boleh bergerak dengan bebasnya, sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mensyukuri nikmat yang ada pada kita ni, 300 lebih sendi-sendi dalam kita ni, bayar subuh, sembahyang duha ni, dia cover semua. Kalau nak kata alhamdulillah, tak terkata alhamdulillah, tapi bila mana sembahyang duha, dia cover semua nikmat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau nak murah rezeki, dia tak dapat dengan 2, dia kena 4. Kalau hidup dia susah, masalah banyak, satu masalah besar, tak boleh selesai, buat 8. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua cara buat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jalan yang paling mujarab untuk murahkan rezeki, nikah. Segi logik masyarakat kita, bila nak nikah kita akan tanya, kejap lagi kita berkata duk ngaji lagi, tu nak nikah macam mana? Ni mentaliti masyarakat. Kaedah dia, bila miskin nak nikah, apa dalilnya? Nabi kata, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Kata Nabi SAW, tazawwajun nisa, nikahilah orang perempuan. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Fa innahunna ya'tina bil mal, kerana mereka datang bawa harta. Ni anak muda semua ni. Jadi kalau nak bagi kaya kena nikah, sebab mereka bawa harta mai. Paling kurang ni, dia ada surat, dia ada gelang, dia ada cincin. Justru miskin-miskin kita boleh jual. Baik. Tu hadis Rasulullah. Tazawwajun nisa, nikahilah orang perempuan. Nak nikah dengan siapa lagi, perempuan lah. Passion, fa yang mai lepas PL amar, fa tu makna kerana. PL amar ka, PL nahi ka, sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad al-fa allati ya'ti ba'da al-fi'l amar wa fi'l nahi yufid bil 'illah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nikahilah, nikahilah orang perempuan kerana kufar yang indah, kerana mereka datang bawa harta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang perempuan ni dia tak tidur susah. Bila susah dia akan fikir siang malam pagi petang, macam mana nak cari, macam mana nak masuk duit, macam mana nak harta boleh main. Dia puasa buat nasi lemak, dia jual pagi-pagi, dia tolong abang dia. Petang-petang dia jual laksa pula tu. Jadi Musa Sayyidina Muhammad, maka tujuan daripada perkahwinan Musa Sayyidina Muhammad
ialah litaskunu ilaiha, supaya kamu boleh berteduh dengan dia. Hak kamu berserak-serak, jiwa kamu susah, bergelora, tak tenang, kamu kahwin. Semayang tak khusyuk, kahwin, salah senang. Ngaji tak boleh, nikah, salah senang. Jadi barangkali malam ni, misalnya 4 festival ni, mawduk pertama malam ni, ini paling besar tu. Ya, soal kahwin tu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi terus dulu mukadimah kepada ucapan pada malam ini, sebab saya fahamkan dia ada soalan-soalan. Jadi Ustaz harap malam itu soalan kita serius sangat. Malam ni kita santai-santai je. Kalau ceramah serius Ustaz pun teruk sebenarnya. Jadi kalau ceramah yang santai ni, maknanya orang tanya jawab, orang tanya jawab, macam tu lah. Jadi cukup sejam sudah boleh balik. Jadi macam tu lah. Salah balik malam ni dia balik yang tak begitu serius, tapi kita santai-santai saja insya-Allah. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya dulu. Ustaz, saya nak tanya ni, contohnya untuk muslimin ni ataupun muslimat, dia nak sampai seru, maksudnya sampai tak dia tanda-tanda. Okey, soalan dia dari segi macam mana tu kalau muslimin dan muslimat tu dia nak dapat tanda bahawa dia dah boleh lah untuk menikah. Kadang orang kata kita kena bertindak sendiri. Tapi maksudnya yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Kadang orang kata semua tu dah sampai seru, sampai maksudnya tu kita nak tahu seru je. Soalan yang paling bagus dalam dunia. Nak nikah ni, pengurusi nak nikah lagi. Nanti dulu ada lagi. Macam tu dia pun kena nanti dulu tak lagi. Dia nikah ni bahasa kita lah, istafti qalb, tanya diri nak nikah tak lagi. Bila nak nikah ni, apa benar tak hebat? Quran tak boleh hafal dah, mengaji tak boleh dah. Dia bukan mesti umur 20 baru kita boleh nikah. Syekhul Azhar Syekh Abdul Halim Mahmud tazawwaj عندما عمره أنا أظن 15 أو يزيد شوية. Syekh Abdul Halim Mahmud di antara Syekhul Azhar kahwin umurnya 15 ataupun 16 tahun. Tu dia nampak cara ada jalan tu. Ulama Azhar di antara ulama Azhar yang tarafnya awliya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nikah lepas tu dapat ilmu, masya-Allah. Dr. Abdul Halim Mahmud sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia bukan satu PhD, 3 PhD. Di antara PhD nya adalah PhD Perancis, di Perancis. Pasal tak boleh bila dia kahwin tak boleh. Kalau kita baca siapa Azhar jauh sangat. Tok guru dekat dengan kita ni, orang Pulau Ketir ni, barik panjang, tuan guru Haji Awak Lanai. Tu antara tuan guru yang nikah umur belasan tahun. Nampak sekarang orang ni kempen suruh nikah. Masalah senang. Dia nikah umur 16 tahun, tapi dia nikah saudara Sayyidina Muhammad, tapi kena kuat. Pasal apa kita nikah? Kerana ngapai tak boleh, ngaji tak boleh, jadi mengepam. Jadi nikah ni sebab nak boleh ngaji, sebab nak bagi boleh ngaji. Kalau niatkan tu, insya-Allah boleh ngaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya Ustaz Awang Lanai Allah selamat, itu dia nikah sebab dia nak bagi dia boleh ngapai. Akhirnya saudara senama nikah bini pula yang nak kena morat dia. Dia kira duk ngapai. Saudara senama. Jadi nak saya
Jadi masalah Sayyidina Muhammad bila mana sampai seru tu mana hati tu memang nak nikah lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Okey, cerita dia kalau orang lelaki ni muda, kan? Orang perempuan ni mungkin dia tanya, orang lelaki tak apalah, dia boleh minang anak-anak siapa ni, kami nak minang macam mana? Sahaja Sayyidina Muhammad. Okey, orang kali dalam masyarakat kita rasa pelik sangat pun kita minang orang lelaki, tapi tak beri kesalahan. Orang perempuan dia ada cara-cara dia, ada cara-cara dia, macam mana dia kenal orang. Sahaja Sayyidina Muhammad. Okay, jadi kita orang Melayu kita tahu macam mana cara yang terhormat orang perempuan nak minang orang lelaki. Itu tak payah ceramah, itu tahu macam mana cara dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kalau tak ada cara, ini doa yang saudara rohani ada. Tulis bagi elok. Tulis kan. Allah semua. Dan siapa yang ada headset, rakam saja. Dia tak ulang lagi. Allah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhirli zawjan salihan yakhtibuni wa yatazawwaju bi wa yakunu sahiban li fid dunya wal jannah. Hebat saudara doa. Saudara ingat doa ni? Saudara hafal, masih ingat? Itu dapat satu nasihat. Saya aman dapat saya. Allahumma sakhirli zawjan salihan yakhtibuni wa yatazawwaju bi wa yakunu sahiban li fi dunya wal jannah. Ulang lagi sekali. Allahumma sakhirli zawjan salihan yakhtibuni wa yatazawwaju bi wa yakunu sahiban li fi dunya wal jannah. Wahai Tuhan, mudahkanlah aku untuk mendapat isteri, untuk mendapat suami yang soleh, zawjan salihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yakhtibuni, yang dia minang aku, wa yatazawwaju bi, lepas tu dia nikah dengan aku. Bukan sekat minang, bagi nikah. Lepas tu wa yakunu, dan dia akan jadi sahiban li, temanku, fi dunya wal jannah, di dunia dan juga surga. Hebat doa. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, bila mana puasa kena usaha. Soalan pengurusi macam mana orang tu tahu dia sampai suruh. Bila berasa tu dia tu suruh. Bila sampai masa nak nikah, masalah Sayyidina Muhammad, puasalah bagi boleh nikah, usahalah bagi nikah. Masalah Sayyidina Muhammad, tapi dengan cara-cara yang diizin dan dilandaskan oleh agama kita. Allah Allah. Ada lagi soalan? Boleh bagi soalan di bawah tak apa? Muslimin atau muslimat ada soalan? Ada ke? Ada wakil muslimin atau bagi soalan atau muslimat? Okey, sebelum soalan datang, bila nak nikah, dia mula namanya hajat dulu. Ada Sayyidina Muhammad. Bila masa nak nikah, nak kahwin, main hajat dulu. Main hajat minta apa? Minta Allah tentukan yang terbaik. Sebab kita semua tak tahu yang terbaik itu apa. Main bola dengan semayang. Okey. Bila dah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila dia dah tetap hati memang nak kahwin, salli ala Sayyidina Muhammad. Okey.
kita ketika itu sembahyang pula sunat istikharah. Sembahyang istikharah ni kita minta confirmation daripada Allah bahawa pilihan kita untuk kahwin itu memang pilihan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita tak mau buat sesuatu kita sendiri yang pilih, tapi kita hendak setiap yang kita buat ialah pilihan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kenal kat siapa-siapa ala sayyidina Muhammad. Kenal kat siapa-siapa? Minat. Bila kita minat, sebelum daripada minat, bila mana kita dah kenal kat siapa-siapa Musallallahu Sayyidina Muhammad, lagi sekali kita beristikharah. Kita harap pilihan kita tu adalah pilihan yang tepat. Okey. Lepas tu Musallallahu Sayyidina Muhammad tawakal ala Allah. Teruskan dengan pertunangan. Kadang-kadang ada semua orang salah faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mesti istikharah dan mimpi. Kalau tak mimpi, dia kata bukan jawapan. Istikharah bukan sakat mimpi. Kadang-kadang orang kata ustaz tak berasa apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Istikharah ni bila mana kita minta Allah pilih, bismillah tawakkaltu ala Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia jodoh kita, macam mana Allah bagi jadi? Kalau dia bukan jodoh kita, sakat tengah jalan ya, diputus. Pasal apa? Sebab istikharah. Itulah untuk memahami kaedah bagaimana kita beristikharah sebelum daripada nikah. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Muslimin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Syekh, ada satu soalan berdasarkan ayat Quran yang Syekh litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi bagaimana kita nak lahirkan bagi muslim yang mana pasangan hidup yang taskunu. Sebab kes-kes perceraian yang ada sekarang ni terlalu banyak. Jadi apa bukti perkawinan itu penuh? Itu satu. Yang kedua, ya, hadis yang Tuan Syekh baca tadi, mana perkahwinan itu menambahkan rezeki. Tapi kalau kita kahwin, rezeki kita betul juga. Adakah perlu izin ke mana? Itu maksudnya macam itu. Okey, terima kasih. Jadi saya akan jawab satu soalan, satu jawapan. Macam mana kita nak mensaksikan litas bunuh ilaiha? Segala-galanya dia mesti mula daripada hati. Kita nak berinteraksi dengan manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita nak berinteraksi dengan bukan manusia sekalipun, dia mesti menggunakan hati. Sebagai contoh, saya pernah ke Aceh. Aceh tanah lebih subur daripada tanah Jawa. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanam-tanaman lebih tumbuh subur di Jawa dibanding tanah Aceh yang lebih subur daripada tanah Jawa. Orang Aceh yang pergi Jawa tanya pasal apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang Jawa tanya pada orang Aceh. Orang Aceh bila ditanam pokok, Rasulullah SAW Muhammad, dia nak kejapkan pokok tu, dia pakai kaki ke dia pakai tangan?
Orang Aceh kata kami pakai kaki, hentak pakai kaki. Orang Jawa kata kami pakai tangan. Dia dihargai. Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak sembahyang, ada tiga jadah sallallahu alaihi wasallam. Kita hafal jadah tu peherok sikit. Kita pakai tangan ke pakai kaki kita betul jadah. Tu menjawab dah. Jadah tu kita hafal peherok sikit. Salah. Kita pakai kaki ke kita pakai tangan betul belas jadah tu. Pakai kaki ya semua orang. Ni sejadah anak moyang Allah SWT. Maka apa pun dalam dunia ni semua berkait dengan hati. Maka sebab itulah pasal Pak Al-Imam Al-Akbar Al-Bukhari memulakan hadisnya dengan innamal a'malu binniyat. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Khaita. Kita pakai elok. Bila mana kita nak jual, elok panggil. Dia mula buat panggil. Oh, dia faham juga. Allahumma salli ala Muhammad. Ha? Okey. Kamu mengaji. Tentu ada madah yang paling kita suka sekali. Ada madah Salah Sayyidina Muhammad yang kita tak suka. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana prestasi pemerkahan kepada madah yang kita suka? Melonjak. Pelajaran hendak suka jatuh. Maknanya Salah Sayyidina Muhammad semua pakai hati. Ni nak nikah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Yang pertama sekali di tas gunung wilayah ni nak dapat di tas gunung wilayah Salah Sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali jangan tinggal mak ayah. Sekalipun pilihan kita, tapi mesti mendapat confirmation daripada mak ayah. Mak macam mana mak? Tunjuk gambar dalam handset mak macam mana mak? Mak kata, mak macam mana pun tak apa. Okey. Tunjuk ke ayah, ayah tunjuk ayah. Bila tunjuk ke ayah, ayah datang Rasulullah SAW. Dia semayang tak? Semayang ayah? Semayang apa? Nak keluar kata iya daripada mulut mak ayah. Pertama sekali. Okey, orang lelaki. Bukan sekat tu, sampai mati mesti mak ayah. Orang perempuan Salah Sayyidina Muhammad sehingga hak belah suami kata aku terima nikahnya serta merta. Tukar gerak daripada mak ayah, daripada mak ayah kepada suami dia. Habis lah sekat tu. Tutup buku dah mak ayah dia. Orang lelaki sampai mati. Jadi Salah Sayyidina Muhammad pertama sekali. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Niat bagi betul. Pasal apa kahwin? Kahwin ialah untuk kahwin kerana Allah. Itu paling penting. Sebab itu khusus perkahwinan Salah Sayyidina Muhammad yang paling penting pemberi khusus ni dia kena puas tu. Siapa nikah? Banyak orang nikah masalah Sayyidina Muhammad, orang nikah tidak nikah juga. Karena itu ni cakap Arab kan kami. Kalau Sayyidina Muhammad tuan-tuan, Salah Sayyidina Muhammad. Okey. Niat sama apa? Okey. Nikah ni apa tujuannya? Untuk meramaikan zuriat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara niatnya. Maka resikonya bila mana kita niat kita tetap dengan tepat, nikah nak anak seorang, nikah nak anak dua. Sedangkan Nabi kata, fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bangga siapa umat, siapa anaknya ramai pada hari kiamat esok. Aku berbangga umatku ramai pada hari akhirat esok. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa anak ramai, Nabi suka. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, nikah kerana
Nabi suka buat ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau boleh nikah ni letaklah berpuluh beratus niat kerana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tunang. Bila dah tunang. Bertunang pun masih kena menjaga batas-batas syarak. Waktu tunang, jangan lagi panggil abang lah. Tak usah lagi panggil yang lagi. Nanti saya tak lah. Yang ke apa-apa lah, nanti saya. Pasal dia benar berkait dengan muruah. Muruah. Kata ulama Rasulullah Sayyidina Muhammad, ishab ahlad din, bermusahabahlah dengan orang yang ada agama. Kalau kamu tidak mendapati orang yang ada agama untuk kamu nak bermusahabah, fashab ashabal muru'ah, berkawan orang yang ada maruah. Maruah penting. Jangan sampai kata mana pun kita orang perempuan Rasulullah Sayyidina Muhammad, biar kita elok di mata bakal suami kita. Ni sebelum nikah dah merajuk 10,000 kali. Hampir suami itu kenal dah. Bakal suami kenal dah nak nikah ni macam mana. Jangan keluar ambil Rasulullah Sayyidina Muhammad. Okey, tulanglah, jaga Allahu Akbar. Okey, jawapan ni panjang sebab soalan tu mendominasi. Soalan tu soalan yang beri ayat yang mendominasi kuliah dalam malam ni. Okey, Patu Rasulullah Sayyidina Muhammad kahwin. Bila kahwin Rasulullah Sayyidina Muhammad, pilihlah hari perkahwinan yang paling baik. Pilihlah pada hari Jumaat. Pasal apa hari Jumaat? Sebab hari Jumaat ialah hari yang disebut Yaumun Nikah. Allah SWT. Sebab Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam nikah pada hari Jumaat. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Sayyidina Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Bila dah nikah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dah kita nikah, ala sayyidina Muhammad. Okey. Tujuan kita kahwin ni, kita nak lintas gunung Ilaiha. Kita nak rasa, kita nak kamu boleh bertenang dengan dia, kamu boleh duduk dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, makna apa tu? Pandai menjaga hati dia. Anak-anak muslimin, tahu tak macam nak jaga hati orang perempuan? Nikah jangan duduk melawak nikah dua je. Ni model besar ni. Malam tamah habaq lah. Ni hak tamah ni. Malam hak tamah habaq lah. Ni hak tamah ni. Mesti ada 3 lagi. Mula-mula malam tu mula masalah. Laki dia keluar waktu bila pun dia kata dari mana. Dia mula masalah. Kalau nak nikah 2 Sayyidina Muhammad, jangan duk melawak. Jangan duk melawak Allah. Kalau nak bahagia, jangan duk melawak dengan bini yang nak nikah orang. Kalau nak nikah, jangan melawak. Nikah terus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni pemula penting. Allahumma salli ala sayyidina. Okey, bahagialah nikah. Jangan melawak, nikah terus. Okey. Hak bini pula, isteri-isteri ni, kalau saya nak macam mana nak bahagia? Kalau saya nak pandai jaga hati suami.
Kadang-kadang anak-anak muslimat ni masalah Sayyidina Muhammad dia fikir macam mana nak nikah. Sebab dia ni, contoh ada orang perempuan, dia berkawan, dia cepat curi. Jadi kata dia masalah Sayyidina Muhammad, macam mana nak nikah esok? Satu, ada setengah orang perempuan masalah Sayyidina, dia kata macam mana nak nikah esok, dia tak apa rajin masak. Nak nikah macam mana esok ni? Okey, satu poin sebelum Ustaz lupa. Esok bila nikah esok, masalah Sayyidina Muhammad, bila suami tanya apa pun pandai masak ataupun abang kata pandai, walaupun tak pandai. Kalau suami tanya, yang reti buat kek tak reti buat, kata insyaAllah. Lepas tu telefon mak lah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad mesti kata ya. Pasal kita tu, pasal apa kita kata ya? Sebab kita nak belajar buat kek, sebab kita nak ambil hati suami. Orang perempuan lah yang lebih besar peranannya untuk membahagiakan rumah tangga. Kalau orang perempuan pandai jaga hati suami dia, tak cari lah. Banyak orang perempuan lah duduk di tas gunung ini, tu nak cari putih. Nabi pun sebut takhayyaru li nutfikum. Nutfah ataupun benih kita ni, kita nak semai, kita kena pergi cari masalah Sayyidina Muhammad, ladang yang paling subur sekali. Al-Quran, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menamakan orang perempuan dengan ladang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam ayat tu ni, fa'tu harthakum anna syi'tum. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah isteri kamu ikut suka kamu. Al-Quran kata istilah harthakum, ladang kamu. Cerita ayat ni turun masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Yahudi kata anak yang juling sebab satu orang suami dia menjimat isterinya daripada bahagian daripada pihak belakang. Jadi bila jimat daripada pihak belakang, esok bila dapat anak juling. Al-Quran terpelak, tak tuik. Bila nikah, ikut suka lah nak guna kaedah mana untuk berjimat, ikut suka. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah isteri kamu, jimatlah isteri kamu, ikut suka kamu. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi Al-Quran kata harthakum, ladang. Nabi kata takhayyaru li nutfikum. Pilihlah siapa yang kamu nak semai benih kamu. Allahumma salli ala Sayyidina. Kita alim cara mana pun, soleh cara mana pun, isteri tak solehah, tak akan dapat anak yang soleh-solehah. Allahumma salli ala Sayyidina. Kita ni contohlah, biji benih, biji dua cukup mahal, mai daripada Australia. Tapi kita tabung atas tanah koi, nak tumbuh lah, tak tumbuh. Sama juga benih manusia lah. Allah semua. Maka sebab Nabi semua pilih tazawwajul walud, tazawwajul walud. Pilih sahabat Sayyidina Muhammad yang mempunyai sifat kasih sayang, yang penyayang pada suami dia. Allah Subhanahu. Kita nak nikah dengan orang ni, kita kena tanya nak nikah lah. Kita kenal dengan orang tu, kita kenal dekat orang tu, Rasulullah SAW, kita minang dia, dan yang tanya, jangan lupa tanya, sungguhkah nak kahwin ni? Kalau dia sungguh nak kahwin, Rasulullah SAW bersedia ada untuk menjadi isteri yang baik. Allahumma salli ala Sayyidina.
Kalau dia sendiri pun nikah terpaksa, macam mana dia nak memberi khidmat terbaik pada kita? Allah SWT. Jadi pilihlah satu orang isteri yang dia berazam hidupnya untuk mengkhidmati suaminya sampai dia mati. Sama dia mati dulu ataupun kisah mati dulu. Allah SWT. Okey. Jadi insya-Allah Sayyidina Muhammad pilih yang paling baik. Tapi kita akan dapat yang baik ikut tahap baiklah. Kalau kita pun lebih kurang yang dapat teratur lah. Orang-orang yang mendapat isteri-isteri yang salihah ialah hadiah kesolehannya suatu mana dia muda mereka. Orang-orang yang mendapat isteri, yang dapat suami-suami yang saleh sebagai hadiah dia suatu dia muda hari itu dia saleh. Waktu dia remaja, waktu dia baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi Musa Sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya di tas gunung ilaiha ni dia duduk banyak pada orang perempuan. Tak kita nak kahwin. Orang perempuan pula Musa Sayyidina Muhammad, apa ciri-ciri kesolehan dia? Baik. Nabi kata, "Idza amartaha ata'afta." Kalau kamu suruh, dia patuh. Waktu bila pun Allah SWT. Orang perempuan tak boleh perantai suami. Allah SWT. Isteri ni bila mana dia disuruh oleh suami dia suruh, dia patuh. Tentulah Allah SWT. Ciri pertama kesolehan seorang perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi jangan sampai teruk sangat. Pukul 2 pagi gerak bini, ya bangkitnya, ya buat cak kopiah. Jangan sampai 2 pagi gerak kawan tu, nanti dah siang esok cerah baru suruh buat cak kopiah. Mentang-mentang lah dia tu suruh bila pun buat, ni pukul 2 pagi gerak buat cak kopiah. Allah SWT. Yang kedua ciri-cirinya idza nazarta ilaiha sarraska. Kamu tengok dia bila-bila kamu seronok. Orang buat nak Allah SWT. Cuba tengok mak di rumah. Allah SWT. Orang perempuan ni dia kena buat, walaupun dia ni orang kampung, tapi dia kena buat macam dia tu macam mamak dah tengok. Anggun panjang masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu bila pun suami tengok memang seronok. Maka Nabi kita ajak Rasulullah kan Nabi kita musafir, Musa Sayyidina Muhammad, Nabi kita balik, Nabi akan singgah di masjid dulu, baru balik rumah. Maka para sahabat pun beramailah mengucapkan tahniah sebab Nabi selamat sampai. Nabi selamat sampai seorang. Kata ulama, fiqh yang paling besar sekali Nabi singgah di masjid dulu sebelum balik rumah. Kata ulama, sebab untuk memberi persediaan pada isteri-isteri di rumah siap sedia, Nabi dah balik. Maka kita hak musafir pada balik rumah ni, Musa Sayyidina Muhammad jalan, kita mudahlah hari ni SMS, abang dah on the way. Sekarang ni dah di juru dah. Bini buat di rumah Musa Sayyidina Muhammad, abang aku nak balik. Allah SWT. Kalau dia tu lagi suami dia balik, dia patient, bangkit daripada tidur, Musa sana buka pintu, rambut itu seragum. Rambut bangkit tidur. Laki tengok, alamak, tak tolak. Maknanya kalau suami balik tengok, minta maaf bahasa orang lelaki ni, dia main rasa zon, tahu tak? Tengok, dia main rasa zon lalu. Itu yang paling syarat lah. Asal satu letih tak semangat, tengok bini yang semangat langsung. Syarat tak?
Yang ketiga, musalah Sayyidina Muhammad. Sewaktu tak ada rumah, dia jaga harta benda kita. Ini ciri isteri yang baik. Jadi saya bersimpulkan musalah Sayyidina Muhammad untuk mendapat litaskunu ilaiha, pemilihan kepada calon isteri sangat penting. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Soalan yang kedua tadi apa? Kalau lepas kahwin juga masih Oh, lepas kahwin. Masya-Allah. Lepas kahwin miskin juga. Kalau kahwin seorang miskin juga, kena kahwin dua pun. Jawapan yang umpan paling tak suka sekali. Soalan Sayyidina Muhammad. Dia macam tu lah orang kata. Kalau kahwin ni orang lah, orang. Bolehnya kalau kahwin dua, Allahumma salli Sayyidina Muhammad, bercakaran. Kahwin tiga. Okey. Bila dah masalah Sayyidina Muhammad, kalau kahwin dua masalah kena kahwin tiga. Okey. Kalau kahwin tiga, duk bersalah kahwin empat, kalau empat tak apa masalah. Okey, jadi masalah Sayyidina Muhammad sebenar-benarnya banyak cara untuk murahkan rezeki. Itu di antara jalan untuk murahkan rezeki. Istighfar banyak, murahkan rezeki. Selawat banyak, murahkan rezeki. Okey. Di rumah, kalau miskin juga, tengok sekarang. Isteri kita tu passion makan malam, pinggan tu dia disingkir malam tu dia basuh ataupun siang esok dia basuh. Cuba jawab saya. Hak tanya ni kahwin lagi? Kahwin lah, okey. Cuba tengok bini tu, Saudara Sayyidina Muhammad, kalau makan malam, dia basuh lah tu ataupun siang esok pagi baru dia basuh. Dia basuh malam tu murah rezeki, dia basuh siang esok sempit rezeki. Antara lain masalah sama rumah ni, kita sendiri kita balik kita rumah ni, kita boleh tahu rumah kita suka ataupun tak. Kita kerja, kita balik main rumah tengok, ya Allah, rumah ni macam padang jarak, padang kukuk ni, mana habis kusyen-kusyen ni. Kita sendiri pun tak seronok, sempit rezeki. Ada sama isteri masalah Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Kita pergi kerja, masalah Sayyidina Muhammad, kita balik-balik main, dah masuk dalam rumah, ya Allah, rumah aku, kita sendiri rasa tenang. Murah rezeki. Ada setengah isteri hari ini cara susun sofa begini, tak ke mana, Saudara Sayyidina Muhammad, sofa ke mana, bunga ke mana. Kita balik esok tengok lain pula, boleh pula. Dia reti atok. Allah SWT. Antara lain orang perempuan ni, yang paling penting dalam rumah tu bilik tidur. Kalau bini pada jaga bilik tidur, insya-Allah Allah SWT. Ni balik-balik masalah Sayyidina Muhammad, atas kaki tu penuh kain dengan pengatuk lalat, ke baju penuh sampai lagi ke tengok bawah ni, tak lama dia benda nak berapa rezeki untuk jadi. Rumah kita pula tu dia sawang lagi cepat 40 perkara semua kami di pondok dulu lah, benda menyempitkan rezeki, benda ni banyak duk umpat. Saudara semua sikat rambut patah dah, sikat juga. Bila dah patah, buanglah pergi sikat baru lah, bukan main sampai RM10. 40 orang tak ingat lah ngaji dulu. Tu di antara yang saya ingat lah. Allah SWT. Okey, kesimpulannya banyak juga duduk pada orang rumah kita, insyaAllah. Okey. Baiklah, ada soalan lagi? Tadi belum muslimat.
Kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pertama, sebagai seorang lelaki patut dia demand tu tinggi sangat. Contoh contohlah dia contoh. Seorang sahabat ni dia mempunyai perangai yang ramah. Kemudian dia nak cari seorang wanita yang lemah lembut. Dia bimbang lah, dia perempuan tu mesti lemah lembut. Kalau cakap keras sikit dengan dia memang terasa habis tolak tu lah. Okay. Itu soalan lah. Yang pertama. Yang kedua, dan mana orang kata payah saya jodoh. Sebab yang pertama, payah jumpa orang yang baik. Yang kedua, di pandangan saya lah, yang kedua, perempuan semua pakai nekok. Macam kami kat sini memang payah nak tengok muka perempuan lah. Nampak mata ninja. Macam tu lah. Okey. Saya pertama. Okey, tentu kita ni memang siapa nak kahwin dia ada di mana? Dia ada ciri-ciri. Ciri yang dia nak ada contoh ciri contoh. Allahumma salli ala Muhammad. Satu orang barangkali dia kata dia nak cari isteri dia yang pendiam, bukan sangat pendiam, maha pendiam. Diam sungguh lah tengoknya. Pasal apa yang nak cari pendiam? Ustaz, kami duduk dalam keluarga yang cakap banyak. Mak dia, kak dia, adik perempuan dia, semua jenis cakap banyak. Dia kata kali ini nak cari isteri yang tak cakap banyak pula. Contohlah tu dia panggil jimat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kebanyakan orang lelaki ni sallallahu alaihi wasallam dia banyak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bandingan dia ni isterinya mak dia. Hampir kebanyakan orang lelaki dia nak mencari yang seperti mak. Sebab orang perempuan yang paling dia kenal hidupnya adalah mak dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi boleh tak kita dapat 100% macam mak kita? Tentu tak boleh. Bagi contoh, mak kita Muhammad Sayyidina Muhammad, mak kita contohnya, pandai masak. Bukan sekadar pandai, rajin masak. Dan kita pula Muhammad Sayyidina Muhammad, siapa saja katakanlah lelaki tak kena perempuan, masakan yang paling sedap sekali adalah masakan mak kita. Betul kan? Daripada kecil itulah kita makan dan dah serasi makanan itu dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi boleh tak kita nak ciri-ciri orang perempuan seperti mana yang kita nak? Boleh lah jawapan. Okey. Saya nak bagi satu tip. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut tunkahul mar'atu bi arba. Perempuan dikahwin dengan empat. Limaliha, linasabiha, lagi lidiniha, dipak kerana kerana asap, kerana harta, kerana nasab, kerana hasab. InsyaAllah. Masya Allah. Kefahal. Kemudian Muhammad Sayyidina Muhammad agama. Nabi kata Muhammad Sayyidina Muhammad fasfar bidzati din taribat yadak.
Ni pak kau, orang puan kalau nak orang lelaki nak nikah, dia tengok lawa, dia tengok keturunan. Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, pilihlah yang ada agama, kamu beruntung, kata Rasul. Makna Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad semua yang penting. Boleh tak kalau kita nak kalau kita kahwin, kita mendapat keempat ciri-ciri ni? Ada orang dapat 1/4 saja, ada orang dapat 2/4 saja, ada orang dapat 3/4, dan jangan orang dapat 4/4. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ada jalan nak dapat 4/4 ni ada. Okay, apa ciri utama Sallallahu Alaihi Wasallam antara 4 ni? Kata minta saja. Ya Allah Tuhanku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berilah kepadaku, macam itulah bahasa lebih kurang lah, isteri yang solehah, sebab dia agama. Lepas tu ciri yang kedua yang manusia nak ialah rupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agama, rupa, dan berbagi keturunan, dan juga hakka Rasulullah SAW, kita kata, dan menepati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah dapat. Bila kita minta doa, hak doa lagi dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami di Mesir minta bizatid din, mai bizatid dain. Faham tak? Minta bizatid din, dapat bizatid din. Dalam tu sama mai bizatid dain, ada hutang juga. Sallallahu alaihi wasallam. Untung nak nikah hak ada hutang ni, untung sangat. Boleh tumpang dia, betul dia bawa harta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, setiap yang kita nak sallallahu alaihi wasallam Muhammad, biarlah sesuai dengan sempadan yang agama kita nak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey. Soalan yang kedua. Payah cari ke? Payah cari jodoh. Payah cari jodoh supaya pakai kuda. Dari mana? Dia macam ni Sallallahu Alaihi Muhammad. Okey. Dia sebenarnya Sallallahu Alaihi Muhammad. Dia sebenarnya Allahumma salli ala Muhammad. Muslimat pakai niqab, dia bukan jadi sebab yang besar Sallallahu Alaihi Muhammad untuk kita tak boleh mengenali satu orang perempuan. Sallallahu Muhammad. Sebenarnya kita boleh mengenali, mengetahui ciri-ciri kebaikan ataupun ciri-ciri baik orang perempuan ialah pada pakaian dia. Masalahnya kita nak cari yang Sallallahu Alaihi Muhammad bukan asas pertama, bukan asas pertama. Bila nak cari asas yang pertama, ini masalah besarlah pakai niqab tu. Betul tak? Sebab pada kita nak tengok rupa, tak jumpa lah pakai niqab lah. Tapi kalau kita nak cari agama, jumpa dah agama tu. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam bilik kuliah, tentu ada satu orang muslimat pakai kuda Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Kita nak nikah, nanti kata, rasa macam kenal dah dekat muslimat ni. Bila rasa kenal tu macam apa? Cara dia bergaul, cara dia dengan kawan dia, kita duk perhati pergerakan dia. Ni kira okey ni. Jadi bila kita kata okey tu, tentulah kita cari jalan macam mana kita nak bagi jadi. Sebab saya belajar daripada guru. Kami dulu di Mata Mahmud. Zaman kami tahun 80-an di Mata Mahmud. Sebelum 80-an, pada Mata Mahmud, Banat, pergi sekolah, pakai gelumbung lah. Tahu tak gelumbung? Gelumbung ni
Yang hak orang buh tu tak nampak tau. Apa orang puan? Kami tak pernah pakai, tak tahu. Sah. Oh? Keronsa atau kelombu. Itulah baca Matahmud dulu. Bila Ustaz masuk Matahmud ke 82, Saudara Sayyidina Muhammad, hanya tinggal 20, hanya tinggal beberapa orang saja lagi yang masih pakai kelombu, halal dah pakai tudung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Bila usrah jalan, akhirnya banyak banat yang ada kesedaran Islam dah mula melabuhkan tudung, bukan lumur, tudung. Jadi mereka dah pakai tudung lebih daripada para siku. Majoriti pakai dia macam boh. Maknanya hari ini hari pertama pakai tudung labuh. Sehingga waktu tu pihak display, pihak sekolah Musa'ala Sayyidina Muhammad buat tapat belajar Mata Mahmud, banat pakai tudung Musa'ala Sayyidina Muhammad. Tak ada labuh sangat, sakat tiku saja. Ketika tu bangkit salah seorang ustaz kami, Ustaz Khalid, bangkit salah seorang ustaz kami, iaitu Ustaz Hasan Gayung. Ustaz Hasan lawan. Dia lawan undang-undang yang diputuskan ni dalam mesyuarat guru-guru Musa'ala sama dia tak boleh halang, sebab pakaian itu melambangkan iman. Allah Musa'ala sama. Jadi dia pakai tudung lampu tu ialah melambangkan imannya. Dia tak sanggup pakai tudung singkat, tu imannya. Pakaian melambangkan iman kita. Allah Musa'ala sama. Tahun 70-an pertempuran di antara dakwah dan jahiliyah. Almarhum guru kami Ustaz Ahmad Yusuf ceramah di Jalan Dawai pukul 3 petang. Lah ni kalau ceramah agama yang main dengar atau Musa'ala Sayyidina Muhammad mesti pakai tudung elok apa semua. Zaman tu main dengar ceramah agama ada main pakai skirt. Ustaz Ahmad tak tahu di bawah di belakang tu ada hadiah ceramah tu pakai skirt. Kata Ustaz Ahmad, Musa'ala Sayyidina Muhammad, pakaian menunjuk tentang iman. Orang yang iman dia lebih, dia akan menunjuk tentang pakaian dia. Contohnya dia tak sanggup untuk pakai tudung singkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis ceramah, perempuan yang pakai skirt tadi terus menurun menyumpah sana. Dia kata, Ustaz, babik sikit Ustaz cakap. Saya walaupun saya pakai skirt Musa'ala Sayyidina Muhammad, iman saya dengan iman Ustaz tak tentu. Iman saya mungkin lebih pak. Nampak tak? Tu jawapan orang jahil. Dia tadi macam tu. Hang pakai skirt yang tak ada iman lah. Iman hang tak ratu je lah. Jadi Musa'ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi cumanya oleh kerana zaman kita duduk di zaman yang penuh dengan fitnah, kita sampai walaupun pakai pudra tapi susah kita nak nilai kesolehan dia. Dia pakai pudra tapi dia update gambar dia sepanjang, upload gambar dia sepanjang dalam Facebook. Kalau Facebook tu, ini contoh lah no, contoh. Nama dia saja. Lepas tu Musa'ala Sayyidina Muhammad ada abang pudra ni. Bila time berselfie, ni cara kan. Satu dah boleh mengukur dalam diri dia. Cara tu ya, walaupun pakai pudra. Tahu tak? Walaupun pakai pudra, cara tu je. Tapi ada orang perempuan begitu konsisten sekali dengan akhlak dan muruah. Bila berkenan, bila kita berkenan, Musa'ala Sayyidina Muhammad kena teris sampai dia. Untuk menilai rupa barangkali Musa'ala Sayyidina Muhammad nak nilai rupa, dia pula tak tahu rupa dalam masalah, tanya lah, tanya resik-resik duduk mana. Dia tahap kata duduk kupang. Pergi
Mestilah Kupang tu tak mana rumah dia. Pekan Kupang ke, Ibui ke, Kampung Sadik ke. Kalau senang Muhammad. Patut pergi lah rumah. Bila pergi rumah masalah senang Muhammad, paling kurang nak tengok muka mak dia. Takkan mak nak pakai pudah juga kot. Takkan rasanya mak tak pakai pudah kot. Jadi tengok ayah dia, tengok mak dia, masalah Sayyidina Muhammad. Kita tengok kita tengah ni. Kalau ayah mak tengah ni, insya-Allah lah anak, insya-Allah lah. Sebenarnya hak tu tak payah ajak. Faham tak? Yang nak ajak ni hak agama. Bila pilihan, mesti pilihan yang ada agama, pilihan yang ada muruah. Agama tu penting. Lepas tu rupa mereka. Okey, Allah. Ya Ustaz, ini soalan daripada muslimat. Dia tanya macam ni. Bagaimanakah sekiranya sebuah perkahwinan itu si suami tidak mendidik isteri mendekati jalan mengenal Allah? Maksudnya mungkin si suami itu dia kurang lagi, bila dah kahwin tu dia kurang lagi dalam mendekati diri kepada Allah. Kalau tak soal dulu. Ni ikut nasib lah sepadan. Okey. Tidak ada dosa yang paling besar lepas syirik melainkan satu orang suami membiarkan isteri yang dalam keadaan jahil. Tak ada dosa yang paling besar pada satu orang selepas daripada syirik melainkan membiarkan isterinya dalam keadaan jahil. Kalau dia tak pergi mengajar, dia kena lepas isteri dia pergi mengaji. Allah Sayyidina Muhammad. Kalau dia biarkan isteri dalam keadaan jahil, Allah Sayyidina Muhammad, maka dialah yang akan menanggung penyesalan yang teramat pada hari balik jumpa Tuhan pada hari akhirat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi isteri ni bila tahu suami dia tak boleh ajak dia, kena cari jalan macam mana dia cari ilmu. Macam mana nak membaikkan diri. Kadang-kadang masalah Sayyidina Muhammad mungkin ruang terbatas, tapi dalam internet tak terbatas sumber ilmu. Kan? Dalam YouTube tu beribu kuliah boleh kita dengar. Tapi jaga-jaga, pandai pada pilih pun. Jaga-jaga. Takut tersalah pilih, jadi jalan kita pun akan jadi berat, akan jadi lain. Okey, masalah Sayyidina Muhammad. Kalau mengaji dalam radio pun jenuh mengaji dah. Lepas habis dengan radio Kedah, buka pula radio Penang. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau nak saja dalam TV dengan kuliah dengan apa, itu di antara sumber-sumber untuk mendapat ilmu pengetahuan. Tak mana saja orang mengaji, pergi duduk dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi kalau kata orang isteri, isunya tu sebenarnya tak ada alasan untuk dia tak mencari ilmu pengetahuan. Okey. Soalan seterusnya, sekarang ni zaman kita ni kadang ada bersahabat apa tu, wallahualam mana lupa dah, ya bahawa kita kena didik anak kita mengikut zaman dia. Tapi sekarang ni zaman yang orang kata gadget tu senang dapat, walaupun mahal juga, lebih senang dapat. Jadi macam mana kita nak didik anak kita ni supaya tidak terlalu leka dengan gadget pada zaman sekarang. Gadget tu maksudnya alat komunikasi Samsung, iPhone dan sebagainya. Okey, terima kasih Musi. Ustaz waktu mula-mula pakai handset Motorola hak besar batal. Buh dalam baju Melayu gelap, baju Melayu. Tapi belagak lah. Zaman orang tak pakai handset, kita pakai handset. Allah Sayyidina Muhammad. Menambah belagak sebab handset tu bila nak cakap dia kena jalan. Kita duduk di rumah ni kan, pakai telefon rumah tu kena duduk. Bila pakai handset ni, dia kena jalan ni kemas tau. Jadi kalau kita duduk pakai handset, cakap duduk, tak kemas, dia kena jalan.
Yang jalan tu pasal apa? Sebab kalau duduk tak dapat lain. Itu isu dia. Jadi waktu saya tengok handphone, hebat handphone. Lama-lama dia isu handphone ni yang jadi masalah. Dia terima kat handphone tak? Yang jadi handphone ni sampai tersebar ni, kalau kita lah antaranya kita Kedah ni, sebab tak boleh pakai handphone rumah. Handphone rumah memang tak boleh pakai lah. Sebab wayar tak ada lah. Waktu zaman orang curi wayar, akhirnya pi motong pun bawa handset. Bila hak pi motong bawa handset, dia tak kebiasaan lah, biasa lah. Akhirnya semua orang ada handset. Waktu handset dah mula masuk dalam rumah dan setiap orang Ustaz kata, lama-lama nanti semua orang ada handset. Semua. Seperti zaman waktu kami budak-budak, tak ada orang ada jam. Kalau pergi sekolah buat jam tu, pakai jam tu kita kemah. Akhirnya jamnya semua orang dah pakai lah. Maka begitulah handset semua orang dah pakai lah. Cumanya Ustaz tahu berapa tuan, jangan mula handset, tengok Facebook dulu, baca Quran dulu. Pagi-pagi tu jangan tengok Facebook tadi, Quran dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Soalan, macam mana kita nak didik anak di zaman dia? Ustaz-ustaz, saudara-saudara yang ada di atas pentas, yang berada bersama kita di kolej kita ni, Musa Sayyidina Muhammad, bersama kita di guru kita Musa Sayyidina Muhammad, ulama-ulama yang duduk bersama kita pada malam ini, para doktorat kita Musa Sayyidina Muhammad, mereka ialah orang-orang yang dididik oleh ibu ayah mereka pada masa yang akan datang. Okey, zaman kami dulu, zaman orang tak ada masalah agama. Kalau ustaz, ayah mau hantar pergi Matan Mahmud pun, orang kampung kata, nanti nak kerja apa? Mentaliti zaman tu. Tapi mak ayah ni dah hantar kita mengaji agama sebab Musa Sayyidina Muhammad. Mak ayah mendidik anaknya untuk masa depan, untuk zaman anaknya. Mak ayah yang didik anak dia zaman dia. Mak ayah zaman ni, zaman macam ni. Dia pun didik anak-anak dia sesuai dengan dia. Anak tu tidak akan jadi anak yang baik. Dia ayah ni dia kena 10 tahun ke depan. Dia kena 10 tahun ke depan. Jadi anak dia ni di-prepare, dipersiapkan untuk 10 tahun yang akan datang. Bila anak tu dewasa, Musa Sayyidina, dia sudah hidup di zaman yang sesuai dengan dia. Okey, Musa Sayyidina. Okey, sebelum terlambat. Hari ini Musa Sayyidina Muhammad kita sedar. Ustaz sendiri, kami Musa Sayyidina Muhammad, tolak Ustaz Syam, Ustaz Abdullah lah, tolak Dr. Muhammad lah. Kami ni tak apa-apa Quran. Hafal dah dulu, lakukan duduk untuk hilang habis lah. Muqarrab Isa Sayyidina Muhammad. Okey, anak kita yang dia macam ni, anak kita mesti kena hafal. Kalaupun dia tak boleh hafal 30 Quran, tapi mesti kena hafal dulu Quran. Di sistem pendidikan turas. Allah Sayyidina Muhammad. Allah Sayyidina Muhammad. Hari ini kita dah tahu. Hari ini kalau hantar anak nak jadi doktor, nak jadi engineer, nak jadi apa, tak pergi ke mana pun. Jadi pakar IT, dah semua pakar dah, tak pergi mana lah. Kerja apa dah. Okey. Sampai hari ini masih terbukti Allah Sayyidina Muhammad yang sangat kosong kursinya ialah kursi seorang guru agama. Salah Muhammad. Kalau
Mengaji agama Musa Sayyidina Muhammad, masa depan sangat cerah. Orang yang hafal Quran dulu tak tahu kata hari ini begitu cerahnya hafal Quran. Tengok NRSM buka Ulul Albab. Tengok sekolah menengah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan agama buka tafsir Quran. Tak cukup tu. Nampak tak? Maknanya mak ayah yang telah hantar ke anak dia tahfiz 10 tahun dulu telah mendidik anaknya pada masa zaman anak. Salah sama. Kami di Darul Hadis nampak masa depan tak cukup dengan 30 Quran. Anak-anak kena hafal hadis Rasulullah. Ulama masa depan, ustaz pada hari depan tak boleh dia saya. Quran pun tak apa hafal, hadis pun tak apa hafal, hukum pun bolehlah. Ulama pada masa depan mesti 30 juzuk Al-Quran dalam dada. Mesti ada ribuan hadis dalam dadanya. Di samping dia menguasai permasalahan hukum dalam agama, bahawa boleh bersanad di tiang masjid. Salah salah. No? Jadi isu yang ditanya macam mana kita nak depan dengan masalah handset. Saya waktu mana orang mula kenal komputer, hati saya saudara senama dia mainlah hati. Kalau anak aku tak pandai komputer tu tak apa. Pasal apa? Sangat bahaya. Hanya tekan SES Enter, habis rosak. Kalau anak aku tak pada internet pun tak apa. Kalau masalah selama di zaman yang kita duduk, zaman yang paling susah untuk mendidik. Itu macam mana nak buat? Masalah Sayyidina Muhammad. Yang paling penting ialah mak ayah selalu doa anak, dan jangan tolong posak anak dia sendiri. Macam mana mosak anak sendiri? Dia ni, ayah ni, kalau dengar anak tu jadi orang yang ada agama, dia kena tak soal agama. Kalau dia dihantar sekolah biasa, dia sendiri yang rosakkan anak dia. Allah SWT. Dan jangan nampak dunia melebihi akhirat. Kalau hantar tahfiz, kita kata esok ni nak kerja apa? Allah SWT. Kalau hantar anak sekolah agama, soalan yang pertama mak ayah tanya, SPM mana ada SPM? Maknanya matlamat dunia lebih utama daripada matlamat akhirat. SPM bila boleh ambil? Nak bagi anak jadi apa dulu? Itu penting. Sebenarnya dia anak ni tak susah sangat. Sebenarnya tak susah sangat. Sebelum lupa, ada pensel tak? Ada kertas tak? Kan main tengok drama saja. Okey, nak bagi satu doa lagi. Kalau tak ada orang bagi, tak ada orang bagi dah. Walaupun tak nikah lagi, tunggu nikah boleh main. Doa ni pelik sikit. Doa ni nikah pun boleh main, tak nikah tak boleh main. Doa apa orang? Okey. Bila mana satu orang suami menjimat isteri dia, masalah Sayyidina Muhammad, waktu mana mani dah keluar tu, tu kata tak boleh hamil lah, nikah pun boleh hamil. Waktu mana dah izar, masalah Sayyidina Muhammad, ingat kepada Allah dan baca doa. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara. Allah yang telah menciptakan daripada air itu manusia. Yang rosak anak hari ni, waktu mana berjimat dia lupa pada Allah. Waktu nak keluar mani tu ingat kat Tuhan. Baca doa. Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas dah keluar mani, masalah Sayyidina Muhammad,
selesai, isteri pun selesai, suami pun selesai, baca doa dua. Allahumma in qaddarta hadhihi nutfah dzurriyyatan faj'alha min ibadika salihin. Allahumma in qaddarta, wahai Tuhan, jika engkau mentakdirkan hadhihi nutfah, setitis mani ini, dzurriyyatan, akan menjadi zuriat, faj'alha min ibadika salihin, jadikanlah dia di kalangan hamba-hambamu yang saleh. InsyaAllah anak kita jadi anak-anak yang saleh. Tak susah didik anak, insyaAllah. Nah, lepas tu bila dia keluar daripada perut saudara Sayyidina Muhammad, mudah kita bentuk. Macam mana cara mudah dah bentuk saudara Sayyidina Muhammad? Jaga pemakanan dia. Jangan bagi makan benda yang haram, jangan bagi makan benda yang syubhat. Jaga pemakanan dia, mudah bentuk. Okey. Lepas tu saudara Sayyidina pandai-pandai ya. Habis kesimpulan dia. Kesimpulan dia, Saudara Sayyidina Muhammad tak ada apalah. Kalau ada rezeki, nikah lah. Tak tu je lah Saudara Sayyidina Muhammad. Dan ya, ya insyaAllah. Dan Saudara Sayyidina jangan nikah lewat. Itu pesan tu. Jangan nikah lewat sangat. Sebab apa? Kalau nikah orang dapat anak banyak. Kalau 38 baru nak nikah, takut esok Saudara Sayyidina Muhammad orang kata cucu ke pada anak kita. Kita pun segan kata tu kan. Jadi Saudara Sayyidina Muhammad, dan jadikanlah perkahwinan ialah satu unsur untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau begitu cara kita niat, maka tak berlakulah seperti mana berlaku pada hari ini. Hari ini nikah banyak, cerai pun banyak. Bahkan kadar perceraian begitu besar di Malaysia. Allah SWT. Maksudnya Saudara Sayyidina Muhammad barangkali ada something, ada perkara yang tak betul, ada perkara yang tak tepat terhadap praktikal kepada perkahwinan. Jadi akhir sekali Saudara Sayyidina Muhammad bagi pihak jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pengajar Insaniah Sultana Convocation. Insaniah akan berlangsung sehari dua lagi, iaitu Convocation yang ke-18 kalau tak salah diberitahu pada saya. Dan pada anak sekalian, Saudara Sayyidina Muhammad, sebenarnya jalan di depan masih panjang. Jalan depan masih panjang. Jadi Saudara Sayyidina Muhammad, maka pandai-pandailah merentasi jalan kehidupan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tidak ada yang paling rapat bagi kita untuk menjadi teman dalam perjalanan, melainkan siapa yang ditakdirkan oleh Allah untuk berteman dengan kita dalam kehidupan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau seorang isteri, maka suami dia. Kalau seorang suami, isteri dia lah. Jadi saya akhirkan dengan cerita salah seorang guru saya. Dia di antara guru kami yang sangat dekat di hati kami. Bila dia kahwin Saudara Sayyidina Muhammad, Allah takdirkan dia kahwin orang macam dia. Maka sebab itu saya sebut tadi, Saudara Sayyidina Muhammad, kita akan dapat dalam hidup calon teman hidup, bagaimana kita, ukuran kita
kepribadian akhlak dan perangai kita pada saat kita muda. Cerita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayah ustaz kami kahwin dalam minggu 2 minggu, dia kata seronok tengok anak menantu. Pada hari Isnin kami dia bersama-sama puasa. Malam hari sama-sama makin tahajud. Jadi maknanya saling bantu-membantu untuk mendekatkan diri pada Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendoakan rahmat. Kalau satu orang suami yang gerak isteri bangun malam tahajud tak bangkit, dia percaya. Isteri pula Muhammad Sayyidina Muhammad gerak suami bangkit tahajud tak bangkit, dia ambil percaya. Itu mafhum dari satu hadis. Maknanya saling tolong-menolong untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak Sayyidina Muhammad menjadi anak-anak yang boleh dibanggakan oleh umat ini, bermanfaat untuk umat. Dan bukti penerimaan hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad. Dia pergi kebun, dia balik daripada kebun pukul 10, Sayyidina Muhammad, mak dia duduk atas pangkin macam ni, pangkin buah pokok. Allah Sayyidina Muhammad, dia balik pada kebun, Sayyidina Muhammad, dia kata, mak nak tidur atas rebah mak. Dia tu tua dah, 40 lebih dah, anak berderet dah, nak tidur atas rebah mak. Mak kata, hang man, tua-tua pun nak manja dengan mak. Jadi subhanallah Sayyidina Muhammad, maka Allah Sayyidina Muhammad dia pun letak kepala dia atas riba mak dia. Tak kepala, kembali ke rahmatullah, mati dari riba mak Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Muhammad anak yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena melihat siapa yang mendidik. Kita ni tak kena, lelaki kita kena perempuan, kita banyak kesan dengan didikan mak dia. Maka sebab itu kata ulama, al-ummu madrasatun in a'dattaha. Seorang ibu ialah sebuah sekolah kalau kamu mempersiapkan dia sebagai sebuah sekolah. Jadi maknanya isteri kita ialah merupakan guru kepada anak-anak kita. Kita ni contoh macam saya rasa anak-anak saya mereka tak baca Quran daripada saya. Jadi bila jadi ayah, dunia kita luar. Contoh macam kami, dunia kami luar. Yang banyak duduk dengan anak mak. Sebab tu para ulama Sayyidina Muhammad, guru mereka pertama mak. Mak adalah ibu pertama. Jadi pilihlah guru pertama untuk anak-anak. Saya pernah tengok akhlak Maulana Hasan Ali An-Nadawi. Waktu datang Malaysia kali pertama, saya tengok akhlaknya saling tak tumpah. Rasulullah lah akhlaknya. Cara dia berjalan, cara dia seronok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cara dia jumpa budak-budak. Kita mengaji syarak itu, kita kata Allah, akhlak dia. Bila cek balik, kaji balik, rupa-rupanya mak dia bukan orang biasa. Ibunya ialah pengarang kitab sirah. Maulana Abu Sa'id Al-Nadawi ini maknya pengarang kitab sirah. Dia menterjemahkan Rasulullah itu pada anaknya. Maka sebab itu bakal ibu, sedarlah diri antum. Sedarlah diri saya. Sebab mak ni dia lambang anak-anak. Nak tengok anak, tengok mak. Sebab itu kata ulama, in aradta an tanzura ila nadhafatil fanzur ila auladiha. Kalau kamu nak tengok
bersih satu orang ibu, tengok anak ada bersih ke tak? Kalau tengok anak tu dia ingus meleleh, duk hirup pula, serup. Tak lah mak tahu mana. Tapi kalau mak tu, kalau anak ni bersih, kita tahu lah mak di rumah tu macam mana. Jadi mak ni lambang. Lepas tu pula Rasulullah SAW Muhammad nak tengok agama anak-anak, tengok pula kepada keluarga. Maka sebab tu kata ulama, in aradta an tanzura ila diyanatil usra fanzur ila auladiha. Kalau kamu nak tengok agama sesebuah, kalau kamu nak tengok agama sesebuah keluarga, fanzur ila auladiha, tengok kepada agama anak-anak. Jadi maka marilah sebab kita bercita besar untuk melahirkan pemimpin besar. Sallallahu alaihi. Kalau anak kita perempuan, jadi bunga suci mengharut kamar. Kalau anak kita laki-laki, jadi lembayung memayung ummah. Boleh tahu kesimpulan, kalau anak kita perempuan, jadilah umpama bunga suci yang mengharut kamar. Tapi laki-laki adalah anak-anak yang memayung ummah, lembayung memayung ummah. Manakala laki-laki mesti menjadi pejuang, mesti menjadi pembela pada agama. Jadi kalau tu buat anak kita, maka beruntunglah kita, karena kita mendapat satu input dan kurniaan yang sangat besar, nikmat yang sangat berharga yang Allah kurniakan kepada kita. Yang baik daripada Allah Tuhan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.